internet tak kuat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Selamat kembali ke channel Madu Seribu Kasih. Bersama saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu Seribu Kasih. Okey, kepakaran saya adalah membantu anda di luar sana, ibu-ibu, ayah-ayah yang kasihkan ibu-ibu mereka, yang kasihkan anak-anak mereka, yang kasihkan bonda-bonda mereka, okey, bonda ayahanda, yang kasihkan saudara mereka, bapa mereka, tok-nda kita kan, nek-nda mereka, dengan cara kaedah pemakanan madu yang betul agar kesihatan anda sihat sejahtera sepanjang hari. Okey tuan-tuan, hari ni kita nak sembang sikit lah. Ada kawan-kawan saya, ada beberapa orang bertanyakan soalan supaya dia ada beberapa masalah. InsyaAllah kita akan bantu dia dan kita akan kongsi juga dengan tuan-tuan semua. Okey, kita akan kongsi juga dengan tuan-tuan semua. Sebelum pergi lebih jauh, saya nak tengok dululah line ni clear tak. Pasal kita ada buat live ni, kita jemputlah kepada kawan-kawan. So kalau boleh dapat dengar, sama-sama dapat dengar dengan kita. Okey, semua okey dengar tak? Okey, hari ni sebelum kita lebih jauh, kita berkatkan kita punya perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita ialah macam mana kita nak menghadapi masalah sesama atau ada setengah orang dia ada resdung, dia ada masalah bersim kan. Jadi semua tu kita insya-Allah kita akan cuba atasi dengan cara sebagaimana yang kawan saya tadi bertanya, cara kaedah pemakanan madu, dan ada lagi cara-cara yang perlu kita buat. Okey. Sebelum kita pergi jauh, kita berdoa sikit ya tuan-tuan. Kita baca Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarga baginda, okey, kepada sahabat-sahabat, okey, kepada ulama-ulama, kepada alim-alim dan kepada orang-orang alim, kepada saudara kita, kepada adik-beradik kita, kepada jiran-jiran kita, masyarakat kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat, dan secara umumnya rakyat Malaysia. Semoga dalam keridaan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Okey tuan-tuan, okey, hari ni sebelum pergi jauh, saya lebih suka tanya energi lah. Energi tengah hari ni kan, kebanyakan orang dia ambil masa untuk berehat. So saya nak tanya dululah energi orang Johor. Ada tak orang Johor, orang Kota Tinggi kat sini? Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua anda semua? Okey, supaya anda semua cergas, sihat sentiasa, jaga kesihatan kita. Okey, orang Melaka ada tak kat sini? Orang Melaka, okey. Orang Morep, orang Selangor, apa khabar orang Selangor? Okey, orang Perlis, okey, orang Kelantan semua, apa khabar? India ada tuan-tuan semua. Diharapkan tuan-tuan berada dalam rahmat Allah Ta'ala dan sihat sejahtera. Okey, tengah hari ni lepas kita duduk santai-santai, masing-masing dah makan kan. Bila dah makan tu macam-macam lah masalah dia kan. Ada yang yang makan tak boleh makan, takut resdung, takut gatal hidung lah kan. Ada yang sesama lah, macam-macam lah kan. Terutama sekarang musim Covid ni pun kita kena jaga bila kita sesama, kita kena dekat-dekat, kita ubatinya. Okey, saya ada kawan-kawan lah ada bertanyakan macam mana nak mengatasi masalah sesama atau masalah hidung gatal, masalah berzim dan sebagainya lah. Jadi saya pun ada masalah yang sama tuan-tuan. Saya nak kongsikan, saya alhamdulillah syukur sudah 2 tahun lebih tuan-tuan 2 tahun lebih
saya tak kena sesama. Alhamdulillah, bersim yang kuat, bersim yang terlalu over, maknanya memang over limited lah kan. Bersim tu sehingga kan kadang-kadang boleh orang terkejut kan. Pun Alhamdulillah, setakat ni memang tak ada. Kalau ada pun terjadi pun bersim yang kecil-kecil, sangat-sangat improvement. Okey, sangat-sangat improvement. So saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, okey, cara dia dan kaedah dia. Jadi bila sahabat tadi saya bertanya, boleh tak kita gunakan madu kelulut ni sebagai penawar ataupun sebagai langkah untuk mencegah daripada selsema ataupun mencegah daripada masalah resdung dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan boleh, tapi tuan-tuan kena ingat, madu ni merupakan satu pemakanan superfood, satu makanan sunnah, satu makanan kesihatan yang sangat baik, yang telah dibuktikan dibuktikan oleh para pekaji mardi, para doktor pun, ada setengah doktor pun telah buat kajian. Dia sangat-sangat bagus yang sebenarnya. Okey, saya nak beritahu lagi, madu kelulut adalah salah satu kelebihan madu kelulut. Okey, madu kelulut serbuk kasih ni, salah satu kelebihan dia mempunyai 10 kali ganda antioksidan. Itu antara kelebihan dia, 10 kali ganda antioksidan. So antioksidan ni sangat baiklah untuk kita punya kesihatan kita. Okey, saya nak pergi macam mana kaedah kita nak gunakan madu ni. Okey, takkan kita nak macam mana kaedah yang kita nak gunakan madu ni. Okey, pertama kita kena faham madu ni adalah satu untuk menguatkan sistem imun dalam badan kita secara semula jadi. So dalam keadaan pandemik sekarang ni, tak kira lah dalam keadaan pandemik, dalam menjaga kesihatan kita, so sistem imun yang ada dalam badan kita ni perlu kita memperkuatkan lagi. Kalau kita lemah, kita boleh menyebabkan mudah kita diserangi oleh penyakit dan sebagainya lah. Tapi kalau kita punya imun dalam sistem imun dalam badan kita ini, kita dapat kuatkan, kita dapat strengthkan lagi, insya-Allah masalah penyakit yang nak pergi kepada kita ni akan terhalang. Itu semua tu, benda tu sangat bagus lah tuan-tuan. Benda tu semua sangat bagus. Okey, salah satu saya nak beritahu, sebelum kita nak menggunakan madu, ada satu perkara, dan ia juga merupakan perkara sunnah yang perlu kita buat, dan ia juga diakui tuan-tuan, diakui oleh doktor-doktor. Ada setengah-setengah doktor telah membuat kajian kepada rakyat Malaysia. Dia buat kajian kepada pekerja-pekerja haji. Pekerja-pekerja haji ni selalu dia pergi Mekah kan. Dia pergi Mekah, bila dia pergi ke Mekah, dia ada masalah bersin, batuk dan sebagainya kan, yang melalui rongga hidung kita. So satu kaedah yang telah diajar kita, dia ada kita yang dinamakan istinsyak. Istinsyak ni adalah maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. So dalam Islam, kita setiap kali kita berwuduk, setiap kali kita nak solat, dalam kita sekurang-kurangnya 5 kali Kalau dalam Islam 5 kali sekurang-kurangnya. Kita setiap kali kita nak solat fardu 5 kali. Kalau orang yang bukan Islam, boleh juga kita gunakan kaedah, kita masukkan air ke dalam hidung, sedut, lepas tu hembuskan balik. Sedut, lepas tu kita hembuskan balik. Buat beberapa kali, 3 kali ke 5 kali, tak kisah. Selagi kita clearkan segala kekotoran yang ada dalam hidung kita, yang ada dalam tekak kita, sama ada kita nak keluar ke hidung boleh, nak keluarkan lepas dah masuk ke hidung, nak keluar ke mulut pun boleh, tak ada masalah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam sistem hidung kita ni, dia ada satu sistem yang dipanggil sistem transport mucociliar nama dia. Mucociliar nama dia. Sistem transport mucociliar nama dia lah. Sistem yang ada, maknanya dia salah satu sistem pertahanan. Senang kita nak ambil bahasa yang mudah, dia ada satu sistem pertahanan dalam hidung kita ni, di mana dia sebagai prevention, kerana dalam udara kita ni ada virus, ada bakteria, okey, ada partikel-partikel halus yang tak bagus masuk ke dalam badan kita. Jadi sistem dalam hidung, sistem pertahanan hidung kita ni
So dia kontrol, dia trap, trap benda-benda tu. Itu yang kadang-kadang kalau kita tengok ada kotoran-kotoran dalam hidung kita kan, ada tersangkut. Jadi benda ni semua kita kena perlu bersihkan. Kita bersihkan dulu sekurang-kurangnya 3 atau 5 kali. So sebaik-baiknya 5 kali lah kan, 5 kali sehari. Banyak kan? Pasal apa kita banyak? Pasal kita selalu berada di luar, macam-macam keadaan, macam-macam situasi kita ada. So keadaan udara sekarang pun kita tengok banyak yang tercemar. So kita kena kerap cuci hidung kita. So bila kita dah cuci hidung hidung kita dah bersih, so apa perlu kita buat? Bila kita dah bersihkan hidung kita tadi, okey, tujuannya untuk mengelakkan akut pernafasan. Kadang-kadang ada orang mengalami akut pernafasan. Pernah tak kita rasa hidung kita tersumbat kan? Disebabkan hidung kotor-kotor, kita mudah kena hidung tersumbat. Itu adalah kesan yang berpanjangan, boleh menyebabkan akut pernafasan. Salah satunya hidung kita jadi sempit, nak bernafas susah kan. Jadi so kita kena kerap cuci hidung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bagi satu tip lagi satu, kita bunyikan dengungan. Okey, dengungan ni sangat bagus tuan-tuan. Dengungan yang kita buatkan melalui hidung. Okey, kalau dalam orang yang belajar Al-Quran, dinamakan gunnah kan. Huruf gunnah ni huruf apa tu? Nun dengan huruf mim. Okey, dipanggil gunnah. Gunnah ni adalah satu dengungan yang dilakukan pada hidung kita. Dengung kepada hidung. So dengungan ni sangat baik sangat baik untuk sistem pernafasan kita, sistem minda kita, sangat-sangat baik sebenarnya. Jadi bagi orang yang membaca Al-Quran, dia dah beruntung. Pasal dalam setiap kali dia membaca Al-Quran, dia ada gunnah. Setiap kata mim yang mim yang bersabdu, okey, mim mati bertemu dengan huruf ifa jadi semua tu ada gunnah. Okey, bagi orang yang katakan bagi orang yang bukan Islam, atau bagi orang yang dalam keadaan uzur, kata contohnya tak boleh nak baca Quran, so dia boleh menggunakan kaedah membunyi dengungan tu. So nak bunyi dengung tu macam mana? Kaedah yang kedua ni. So bunyi dengung yang kita nak buat ni, bunyi dia contohnya kita sebut huruf mim atau huruf nun. So kita turut bunyi, kita bunyikan dia kita lepas kita dah cuci hidung kita tu, kita buat bunyi bunyi dengung tadi tu. Okey, kita vibrate kan kita punya sistem, dalam kita punya sistem ni, kita sistem pernafasan kita, sistem yang ada sistem saluran saraf yang kita tu, kita vibrate kan dia. So dengan cara macam mana? Kita dengungkan dia. Ataupun kita mengatuk bibir kita. Okey, itu adalah cara kita bunyikan dengung pada sistem pernafasan kita, pada hidung kita. So itu adalah cara yang kedua tuan-tuan. Cara yang kedua, bagaimana kita nak treatment masalah sesama, masalah bersih, masalah serum. InsyaAllah tuan-tuan, dia sangat-sangat membantu. Itu adalah kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga, sudah semestinya yang belakang ni tuan-tuan, mengamalkan madu 1000 kasih. Apa kelebihan madu 1000 kasih ni? Kita ada banyak testimoni yang kita dapat. Alhamdulillah, proof testimoni kita uji kepada mereka yang mengamalkan cara kaedah yang betul, okey, untuk mengatasi masalah-masalah sesama. Alhamdulillah, kebanyakan mereka ada positif yang sangat-sangat baik. So cara dia nak mengamalkan madu kulut 1000 kasih ni, cara dia very simple tuan-tuan, sangat mudah. So pagi-pagi tadi saya dah katakan kaedah pertama, cuci hidung. Okey, cuci hidung kita. Kedua, kita macam mana lagi kita buat? Kita bunyikan dengung pada kita punya sistem hidung kita, dengung gunnah kita. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil gunnah, dengungan. Tak susah nak buat tuan-tuan, tak susah nak buat dengung. Dan yang ketiga sekali, kita mengamalkan minum madu kelulut 1000 kasih. Okey, waktu bila nak minum tu? Itu yang penting, waktu bila nak minum dia. So waktu minum dia adalah waktu pagi tuan. Waktu pagi kita dah bangun tidur, kita dah bersihkan diri kita apa semua. Okey, sebelum kita ambil apa-apa food, kita boleh ambil sebelum makan, kita dah minum air tadi kan, bangun pagi. Yang sebelum ni kita ada kongsi dalam video, dalam channel YouTube kita ataupun channel Madu 1000 Kasih, kita ada kongsikan kaedah bangun tidur apa semua, kita dah kongsikan sebelum ni. So lepas kita dah bersih diri kita dah ambil air dan minum,
Okey, setengah jam sebelum kita hendak makan sarapan, so kita ambil madu tu. Waktu pagilah. Waktu pagi sesudu saja. Tak perlu banyak-banyak tuan-tuan. Yang penting istiqamah. Istiqamah maknanya kita buat benda tu berterusan. Kita kena believe, kita kena trust the process. Apa maksud trust the process? Maknanya kita kena percaya yang bahawa proses kebaikan tu telah berlaku. Yang kita buat ni telah berlaku. Okey, telah berlaku. InsyaAllah dia akan ada improvement dia. Dan kita perlu yakin dengan setiap kali kita buat tu. Okey, bila kita dah ambil madu, tak usah banyak-banyak tuan-tuan. Tak perlu banyak-banyak. Jadi yang sebenarnya satu botol madu yang kita jadikan amalan kita tu, kadang-kadang dia boleh tahan sebulan tuan-tuan. So kita baru berbelanja sangat-sangat sedikit dia punya cost dia yang sebenarnya tuan-tuan. Okey, so kita ambil madu tadi tu. So kita masuk ke dalam mulut kita dengan gecap. Kalau tu dengan menghisap lah, menghirup. Jangan terus telan jangan terus telan. Kita menghirup madu tadi tu, satu sudu kecil tadi, satu kecil-kecil cukup. Menghirup, menghisap dengan mengkembang-kembangkan ke dalam mulut kita. Kemudian barulah kita telan. Okey, jangan lupa baca doa tuan-tuan, baca doa. Yang paling penting, yang utama kita dahulukan, kita baca doa dulu. Kita minta yang diri kita ni dah sihat daripada masalah sesama kita. Kita minta diri kita ni, kita bagi signal pada tubuh badan kita. Kita bagi signal pada tubuh badan kita yang bahawa kita ni telah sihat. Okey, telah sembuh daripada masalah hidung kita. Okey, itu paling penting. Pasal apa yang Nabi kata, apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita lintaskan fikiran kita, apa yang kita titipkan dalam hati kita, semua itu adalah doa lah tuan-tuan. Semua itu adalah doa. Jadi itu saja. Jadi tuan-tuan harap dapat praktikkan apa yang saya cuba kongsikan. Itu adalah sebahagian daripada persoalan yang telah diajukan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat. Okey, selamat datang Sazwan. Selamat datang Sazwan. Terima kasih kerana bersama channel Madu Seribu Kasih. Okey, sekarang ni kita nak beritahu kita live dengan kita live ada banyak tempat. Di Shopee pun kita ada live, di personal pun kita ada live, di channel Madu Seribu Kasih pun kita ada live. Kita ada buat 3 lah, kita ada improve. Okey, sebelum saya nak habiskan ni, jangan lupa kawan-kawan, saya jamu sahabat-sahabat pengamal. Okey, pada hari Jumaat ni hari Jumaat ni jangan lupa pukul 8 malam. Okey, kita ada live bersama Sinar FM. Kita ada Sinar FM, banyak hadiah-hadiah menanti tuan-tuan semua. Okey, hari Jumaat ni 28 kalau tak silap saya. 28 hari bulan, hari Jumaat ni kita bersama live bersama Sinar FM. Okey, Sinar FM. Apa yang kat sana kita akan kita ada beberapa hadiah, di mana ada 5 hadiah kepada tuan-tuan yang membuat panggilan. Very simple, just dengar saja. Dan ada satu hadiah bonus hadiah bonus kita akan beri pada tuan-tuan. Dan jangan lupa juga satu lagi, kita ada bagi selama seminggu daripada tarikh kita live nanti pada hari Jumaat tu. Hari Jumaat pukul 8.30 malam tu kita ada live melalui pemberi pemalu pada mereka yang melalui pembelian melalui website. So kita ada diskaun, kita ada hadiah barang siapa yang membeli 100 ml, dia akan dapat hadiah madu botol 25 ml. Ada yang dapat 1, ada yang dapat sebotol, ada yang dapat 2 botol, mengikut kadar gram yang kita miliki nantilah. Okey tuan-tuan, itu saja saya ucapkan. Tuan-tuan semoga berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kasih tuan-tuan semua. Semoga Allah Ta'ala beri tuan-tuan hidayah. Yang paling penting sekali, Allah Ta'ala reda ke atas kita. Tahu tak apa maksud reda? Saya sikit lah, saya nak sambung dekat tuan-tuan. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala reda ke atas kita? Ini apa yang telah diberitahu oleh ulama'-ulama', apa yang terberi tahu oleh guru-guru kita, guru-guru yang telah mengajar kita. Yang maksudkan redha ni maknanya Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala kasih kita. Kalau kita ada masalah, Allah Ta'ala bimbing kita. Kalau kita membuat dosa, kita terbuat dosa,
Allah jadikan kita orang yang cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat membaiki diri kita. Bila kita membuat kebaikan, Allah Taala pelihara kebaikan kita tu daripada sifat riak, takabur, sum'ah kan, sifat-sifat ni Allah Taala pelihara kita. Itu kan. Bila kita buat amal ibadat, Allah jadat buat amal ibadat, buat kebaikan, Allah Taala akan pelihara hati kita jadi orang yang tawaduk. Okey, orang-orang yang tawaduk, supaya itu yang dimaksudkan redha. Dan setiap kali perbuatan kita tuan-tuan, kalau ada Allah Taala uji ataupun Allah Taala beri nikmat, Allah Taala akan jadikan kita orang yang cepat-cepat bersyukur. Bila kita diuji pula, Allah Taala jadikan orang yang bertambah-tambah sabar. Itu namanya orang yang Allah Taala redha. Dan orang yang tak ada redha ni, hati dia salah satu yang paling penting sekali bila Allah Taala redha hati kita, Allah Taala redha kat dia, Allah Taala akan ingatkan dia dalam hati kita. Kita tak mampu nak, kita rasa kita mampu mengingat Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kan mengingatkan Tuhan, tapi Allah Taala tolong ingatkan kita supaya kita mengingati dia. Okey tuan-tuan Okey, insya-Allah tuan-tuan jangan lupa amalkan madu 1000 kasih. Okey Isya cakap kena madu ori, madu kita. Cakap guys. Madu ori, madu kita, madu 1000 kasih. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita habiskan dengan kita punya channel ni dengan tasbih kifarah dan surah wal af. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli fa innahu. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Wala asna ila allazina amanu wa Okey tuan-tuan, okey, jumpa lagi kawan-kawan. Kalau ada masalah jangan lupa berhubung dengan kami. Okey, kita akan ajar apa masalah yang tuan-tuan hadapi. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.